Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa alhimna بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وأحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه. Kedua, mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menjadi sumber kekuatan keyakinan sahabat terhadap apa yang telah datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab apa boleh para sahabat ni dia kuat, orang kata tinggi. Sehingga Abu Bakar Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata, Sayyidina Umar kata, "Law wuzina iman Abi Bakrin," dan jikalau ditimai iman Abu Bakar ma imani ahli al-ard, dengan iman manusia di bumi ni, la rajaha imanu Abi Bakrin, nah secara berat iman Abu Bakar lagi. Sebab digelarkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, orang yang benar sungguh. Jadi sebab apa boleh iman dia menekat? Pertamanya itu dengan sebab Al-Quran Karim. Quran menjadi wahyu. Kita telah sebut dulu. Dan yang keduanya mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila mukjizat, ada mukjizat ni, sebab tu mengikut Imam Al-Qurtubi ada sebut bahawa mukjizat ni menepati sadaqa abdi fi kulli ma yuballighu anhu. Mukjizat tu ialah menepati seolah Allah Tuhan jamin dan Tuhan aku bahawa Nabi SAW tu benar di atas apa hak dia menyampai daripada Allah. Sadaqa abdi fi kulli ma yuballighu anni, benarlah oleh hamba aku fima yuballighu anni, daripada apa hak dia sampaikan, dia menyampaikan kepada manusia daripada aku. Kerana mukjizat tu apa mukjizat? Mukjizat tu amrun khariqun lil 'adati, perkara yang mencarikan adat. Yuzhiruhu Allah, Tuhan menzahirkannya ala yadi mudda'in nubuwah, di atas orang yang mendakwa jadi nabi. Tapi Tuhan zahir sana itu tasdiqan, kerana nak membenarkan lahu kepadanya fi dakwah, pada dakwanya. Dakwa makrunatan, hak yang dinyertai bitahaddi, dengan tatai, dengan cabar, ma'adamil mu'aradah, serta tak boleh nak lawan. Itu mukjizat. Sebab berlaku mukjizat pada Nabi sakning lah. Bila berlaku mukjizat pada Nabi, maka pada ketika tu nampak, kerana mukjizat tu ialah perkara mencarikan adat. Tuhan menzahir di atas tangan Nabi sakning tu, seolah Tuhan membenarkan. Nak ayat kata ya betul sungguh sampai itu berlaku tu.
supaya orang kita kalau orang tu duk dakwa gapo-gapo terang buat tengok. Nabi SAW apabila orang Quraisy cabar tatai, maka Nabi buat. Bila Nabi buat sana Allah kata Tuhan yang berat, Tuhan terima sadaqa abdi, benar betul benar sungguh hamba aku fi kulli ma yuballighu anni, pada bagai hak yang menyampai daripada aku. Nah, Isra Mi'raj contohnya lah. Mukjizat Nabi SAW. Orang pakak tak terima pada masa itu. Tapi nak tahu kata betul tak betul, Nabi kata dia selisih di tengah jalan dengan satu rombongan daripada Syam. Tiba-tiba petai tu saat itu mereka tak boleh sapa di Mekah. Maka Tuhan pun katung matahari bila cerah tu dulu. Nak widai sapa tak ada. Itu mukjizat. Nabi tengok dia akan sapa petai di lah mana pun. Sapa ke matahari saat itu tak turun. Itu bagi mukjizat. Nak ayat kata apa yang Nabi cerita tentang masalah Isra Mi'raj adalah betul nasul khasmu. Itu di antaranya lah orang panggil tu tarikh mukjizat. Bila berlakulah tu maka fuak-fuak as-sahabah, orang-orang Arab, orang-orang beriman masa tu, kau bertambah iman dia. Quran dah turun tu, hak tu sadah Quran dah turun. Yang keduanya mukjizat pula. Kita ini ada mukjizat Quran lah. Ada mukjizat Quran. Jadi mukjizat hak boleh tengok depan Nabi ni tak ada dah masalah ni. Ada riwayat-riwayat dalam hadis lah. Sebab tu email para sahabat itu bila berlaku mukjizat, tak kira berlaku mukjizat ketika Nabi sahabat 80 lebih mai ais maya tu dia celah-celah jari. Lepas tu pula makan ketika peperangan Khandaq, orang sahabat mari jemput Nabi supaya mari makan. Roti-roti habis tak dimai duk tapu bubuk, maka tak habis. Itu semua tu mukjizat. Seolah Tuhan nak ayat kata dia ni tu benar sungguh sebab tu berlaku tu. So situ. Cuma kita kena beza mukjizat, lagi ada karamah. Yang tiga pula ada ihanah, orang panggil dia. Karamah tu keramat. Karamah saat itu iaitu perkara yang berlaku Tuhan zahirkan pada aulia illah, pada wali-wali Tuhan. Nah, maka Tuhan nak memuliakan dia, bukan nak mencabar dah. Bukan kata dia nak lawan dengan orang apa tak ada. Tuhan memuliakan dia. Itu karamah. Cuma kita kena mengingatlah bahawa keramat hak paling besar seperti saya sebut itulah, iaitu keramat hak paling besar sekali ialah inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling keramat, akramah itu maknanya orang yang paling keramat, orang yang paling mulia di sisi Allah. Atqakum ialah orang yang paling takwa kepada Allah. Tak semestinya nak keramat kena boleh jalan tah air, jalan tah udara dak. Keramat dah boleh mari masjid semua. Kerana kita mari masjid tu masjid Allah, kita boleh dekat dengan Tuhan. Orang boleh masuk dekat dengan Tuhan, mana kata orang tu mulia. Tuhan pilih dah dia saat itu. Kita kena faham situlah. Kita boleh masuk dekat dengan Tuhan. Masuk duduk dalam masjid Allah Subhanahu wa taala. Maka ini karamah paling besar sekali. Tuhan sebut inna khalaqnakum, kami jadikan kamu min dzakarin, daripada laki wa untha, dan betina wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, dan kami jadikan kamu tu syu'uban, bangsa-bangsa, wa qabaila, dan kabilah-kabilah lita'arafu, untuk kena menang. Inna akramakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah ialah atqakum, ialah orang yang paling takwa. Innallaha alimun khabir, Tuhan maha mengetahui dan Tuhan maha
mengetahui semua perkara-perkara yang halus-halus semualah. Tu di antaranya lah benda hak buat email sat naik sungguh pada masa tu. Kita tengok kan Quran turun semua tegar semua. Ada gapo masalah di antara para sahabat silap gapo turun ayat Quran. Ada silap Quran turun betul. Tuhan tegar, Tuhan royak amat hak molek. Lepas tu pula Nabi pun royak tu kan ni. Jadi email tu memang sungguh lah dah. Lepas tu pula boleh tengok mukjizat. Yang ketiga, kita kembali kepada Al-Quran. Terdapat bahawa Quran juga menitik berat dengan masalah pemerhatian, perhati, serta berfikir tentang kejadian alam. Supaya tu juga pada masa tu benda-benda nak buat kita bertambah iman tu ialah kita fikir. Sebab ada sebab ada tafakkaru fi alaillah. Adalah kita fikir pada alaillah, iaitu pada makhluk-makhluk Tuhan. Wala tafakkaru bi dzatillah. Jangan kita dak fikir hazat Tuhan. Fikir alam hak Tuhan buat ni. Fikirlah fikir balah mana. Fikir tengok molek supaya kita tengok gambar. Bila kita tengok gambar orang lukis molek-molek. Allah, molek sungguh, panas sungguh orang juga buat ni deh. Orang juga lukis ni. Tengok member buat solat kan Allah. Panas sungguh. Kita tengok makhluk Allah, ingat Tuhan. Tuhan ni maha bijak dan Tuhan ni maha kuasa sungguh. Kita fikirlah. Itulah di antaranya lah. Jadi yang mana beratus-beratus ayat menyuruh manusia berfikir. Banyak ayat-ayat hak suruh manusia berfikir saja. Kadzalika nufassilul ayati liqaumin yatafakkarun. Tuhan sebut, begitulah kami menyatakan ayat-ayat bagi kaum yang berfikir. Suruh berfikir. Dan dalam Islam ni fikir ni apa fikir? Fikir ni iaitu kita proses dalam otak kita untuk nak sampai kepada maklumat. Maknanya contohnya lah bila orang royak tafkir saat itu orang panggil tafkir. Fikir saat itu kita otak kita kerja untuk nak sampai pada maklumat. Contohnya lah kita orang royak nama. Ni nama iaitu mak tu. Jadi kita otak kita tu fikir hari tu ada tu tubuh tinggi-tinggi. Tu orang panggil fikir tu dia duk proses, duk fikir, duk sapa pada maklumat hak orang duk royak sana ni. Tu orang panggil mikir. Jadi dalam Islam itu suruh mikir. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Maka adakah mereka itu tak tengok kepada unta bagaimana diciptakan? Unta saat itu buatlah mana? Tuhan buatlah mana? Tak makan air sebulan boleh, 15 hari boleh. Lepas tu pula lemuk ada letak belakang tu puluh-puluh kilo dekat dengan apa ni puluh-puluh kilo, 1 kilo mana lok besar speaker. Sebab tu dia tak ada masalah ke apa duduk di padang pasir pandai dengan yang duduk di padang pasir. Dan kerana Tuhan buat di padang pasir nanti hak layak kubarah tak buat sana. Itu mana afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ila as-samai kaifa rufi'at. Dah tengok dak bulan, bintang, matahari, semua orang panggil ajram as-samawat, jiring-jiring langit, benda tu letak langit. Dah tergantung malah mana. Tuhan sebut was-sama banainaha bi aidin wa inna la musi'un. Dan langit-langit tu kami bina dan kami luaskan langit. Banyak benda di atas langit sana. Tuhan suruh kita fikir belakang, suruh tengok.
Wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat. Dan kepada bukit bagaimanakah dia angkat naik. Dulu dia tak ada bukit. Ya orang panggil gunung sana jadi pada bukit berapi. Api dalam bumi ni. Naik. Bila naik itu ya temu naik jadi bukit. Sebab tu sekolah Indonesia ada bukit berapi dan ada batu harga. Bukit batu harga ni supaya tempat demo nak buat rongang Faifat Hadhin dekat dengan Sebaya tu kawasan tu batu harga banyak duk dalam bumi ni dah umur ya puluh-puluh juta tahun supaya ngah hok di gapo di gapo di letak tempat orang buat Faifat memang tu 25 juta tahun batu harga tu batu harga tu dah cedek untuk manusia tengok fikir dia manusia tu suruh fikir kau wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat tengok dak pada bumi ni tu apalah ana dalam masa bumi ni senang suasi 1/4 daripada bumi semua ni ada sumdun orang panggil rambut niwit ke apa semua boleh lah kau boleh sebab tu Tuhan huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a Tuhan buat untuk kamu untuk kita di bumi ni nak kita boleh hidup Tuhan suka mikir dan memang manusia ni mikir orang-orang bukan Islam tu mikir cakap sampai ke boleh korek bagai dalam bumi tu tapi mikir-mikir tak sampai Tuhan tak sampai Tuhan nampak pelik apa cakap dah ada orang ngaji bomo ya dah canjai banyak beli ke India lah kok mau kita ni tak jual banyak India jual lagi duduk hak jai tu hospital budak-budak ngaji saat itu mung halingo hidup korek halingo hidup korek halingo duk tengok halingo ngapalo urak lagi di mana semua pakak bengong belaka pening Allah dah pelik sungguh manusia tu hewan ni pelik sungguh tu pun ilmu hak tu hewi tu sikit sangat wa ma utitum minal ilmi illa qalila tidak diberikan ilmu ni melainkan sikit je kalau kita kira tengok nampak debel bobo bakal cukup putih nampak sak Covid ni lah 2 tahun tak ekat sudah lagi ni. Duduk minta penyakit ni ada orang awal nak kat tu. Tak ada witi, tak tahu nak cari di mana, maka kat tu. Tak dua minum. Dia kira penyakit saat itu habis. Kalau tak ada lah, kalau ada. Ni nak ayat atas memang kelemahan manusia tadi. Ni nak Tuhan suruh mikir belakang tapi tak sampai Tuhan. Tak sampai Tuhan. Tuhan beri kepada dia kekuasaan ilmu tu banyak ilmu tu tapi tak dapat Tuhan karena manusia ni sombong kadang-kadang tu sombong kalau ada ilmu kalau ada sombong kita ni orang panggil supaya orang ngaji agama ni kadang-kadang sombong rasa kata Allah itu ya tapi hak nung hak ngaji wikiasa ke apa semua sombong sampai pegang kata Tuhan tak ada pegang kata situ dah nak sampai tak boleh wikiasa kan budak-budak Melayu kita ada lah ni ada dah mula masuk unsur-unsur pegang kata Tuhan tak ada tu ada ngaji wikiasa ya mungkin orang bukan Islam duk ngajar tu ayat habis kata kerana apakah ulama menentukan wajib belajar dengan 20 sifat sebab apa ulama menentukan situ dah kenal tak tu kerana apakah ulama menentukan belajar dengan 20 sifat apa ada setengah dia kata sifat Tuhan ni banyak. Sifat Tuhan tu banyak.
Serupa dengan Asmaul Husna. Lillahi tis'un wa tis'una isman. Bagi Tuhan 99 nama. Man ahsaha atau man hafidhaha, siapa hafalnya, dakhalal jannah, masuk syurga, boleh masuk syurga. Apa? Allah. Allah tu tak boleh panggil a'raful ma'arif. Nama yang paling makrifah sekali, yang paling kenal sekali. Bila sebut Allah tak kena dah hak lain, kena hak tu ya, tak ada kena hak yang lain dah. Dan tak ada pun orang tak nama Allah selain pada Allah atas dunia ni. Tapi Allah tu ismul lidzat, orang panggil nama bagi zat, wajibatul wujud, hak yang wajib ada, iaitu nama Allah. Allah ni pelik nama Allah ni. Sebab saya biasa banyak dah kan, dia panggil lafaz Arab ni, dia ada hak tasniah, hak menunjuk di atas dua. Sebab rajulan, seorang lelaki, rajulan dua orang, rijal tu ramai. Tapi Allah ni Tuhan Esa tak ada lafaz hak menunjuk di atas dua, menunjuk hak lebih pada tu pun tak ada. Karena Tuhan Esa. Oh pelik. Bagi nama Tuhan tu mukjizat dah. Nama Tuhan tu mukjizat dah. Allahu la ilaha illa Ar-Rahmanur Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim. Tengok nama Tuhan, sifat Tuhan belakang tu. Orang panggil nama sifat. Nama hak sifat. Asma, tapi dia sifat, dia jadi sifat. Sifat ke Tuhan, sifat Ar-Rahman Rahim Al-Malik, sifat juga Al-Malikul Quddus, Quddus sifat juga. Nah, Al-Malikul Quddus As-Salam, yang sejahtera, sifat juga Tuhan yang sejahtera dan makna memberi kesejahteraan kepada manusia. As-Salam Al-Mu'min, sifat juga Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, semua sifat. Al-Mutakabbirul Khaliqul Bari'ul Musawwirul Ghaffar, semua tu sifat belaka nama Tuhan tu. Makna tu sifat Tuhan tu banyak. Nah, apa yang duk ngaji 20 ya? Apa tak ngaji banyak? Apa tak ngaji sampai ke 99 nama? Nah, ulama membagi kepada 20 ni, orang panggil dia waktu baik. Semua sifat hak ada Tuhan ni boleh hiat tu baik setakat ilmu hak manusia hak kita buat kajiannya kepada 4 bahagian atau enam. Hak sungguh dalam mazhab dalam Asy'ari ni ada enam, tapi hak sahonya 4. Dia ada soal lagi bagi as-sifatul jami'ah, lepas tu ada as-sifat sifatul af'al, ada soal lagi, lepas tu ada 2 lagi. Tapi hak kita ada ngaji ni 20 ni, iaitu pertamanya sifat nafsiyah. Dia bagi sifat hak nafsiyah ni, sifat hak menunjuk di atas zat, hak kena di atas zat dah. Sifat nafsiyah. Lepas tu semua tu boleh bagi kata bagi hak tak layak dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila bagi hak tak layak dengan Tuhan semua ni, kita nak tolak dengan kamu, tolak dengan 5 ni ya habis dah tolak. Kita patisate, kita nafi atau kita tolak bagi tak layak dengan Tuhan, bila sebut 5 ni habis semua boleh tolak. Nah, sebab dia bagi situ tu kita bakal mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, qiyamuhu ta'ala bi nafsihi wa ta'ala. Ambil 5 ni, makna kata benda tak layak di sisi Allah boleh kita nafi semua, boleh kita tolak semua. Lalu dah dia situ ya. Sebab tu kena ngaji hak 5 ni, sifat salbiah tu banyak. Semualah Tuhan ni tak layak belaka bagi super makhluk ni kita nak bila sesat lah. Tuhan tidur tak layak Tuhan ni. Makan Tuhan tak layak juga, minum Tuhan tak layak. Lepas tu pula Tuhan ngatuk tak layak juga. Tuhan jalan, Tuhan turun, Tuhan kapal, benda-benda tak layak tu banyak. Lepas tak ada nak nafi sosok benda tu. Sebab tu ulama tu mereka kata membagi gini je. Satu masalah wujud dia, ada Tuhan saat itu. Pergi kata ada Tuhan saat itu kidam sedia. Lepas tu Tuhan ni kekal, baqa. Lepas tu pergi kata mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, Tuhan tak serupa. Bila pergi situ pak habis dah, habis cerita memang. Habis cerita, tak ada kena duk kata tak serupa apa hati, tak serupa hal Tuhan. Dah tak serupa habis dah. Waktu baik mari pula kata kalau nak serupa ni nekah kau serupa. Pertamanya supaya tak ada ayat semua itulah. Nak boleh serupa saat itu, benda baru ni ada wujud dengan adam. Boleh ada boleh tak ada. Boleh ada boleh tak ada.
Tu bagi benda baru. Yang keduanya iaitu benda baru saat itu ada sifat, ada sifat hak bertentangan ke bagi supaya dengan merah, hitam dengan putih. Ada sifat macam itu. Ada gulawe, ada gapo, cerah dengan gelap. Ya baik tu. Bagi ada sifat kuning, merah, hijau, semua tu pada sifat. Nah, sifat hak bertentangan. Maka semua tu makhluk laku macam itu. Pas yang tiga pulaknya iaitu benda baru ni ada azminah. Ada azminah ni iaitu ada masa, ada ayu, ada masa. Yang keempatnya benda baru ni iaitu dia ada amkinah, ada tempat, ada tempat. Ambil penti supaya kita ambil penti tempat kosong ni kita ambil penti situ. Okey Pak, benda baru situ. Nah, lepas tu pula ada maqadir, boleh hukum. Benda baru ni boleh hukum besar kecil. Dan benda baru ni ada jihad ada sebelah kanan, sebelah atas, sebelah bawah. Lepas tu kita nak nafi Tuhan tak serupa mana Tuhan bukan daripada jenis neka kita sebut sana. Pada nafi nafi dengan sifat 5 sifat ni, sifat sabiah tu tak tu ya. Nah, qiyamuhu ta'ala bi nafsih. Lihat di dalam Al-Quran penuh ngaji qiyamuhu ta'ala bi nafsih. Tuhan berdiri dengan sendiri. Manalah nak Tuhan berdiri dengan sendiri? Tuhan tak perlu kepada tahayyuz, tak perlu kata ambil tempat, ambil kapal, Tuhan tak perlu. Wa huwa rabbul arsyil azim. Tuhan arah tu punya hak Tuhan. Tuhan kita apa situ? Moga arah ni hak Tuhan, milik Tuhan. Tuhan nak kena tupai apa? Wa huwa rabbul arsyil azim. Tuhan yang punya arasy. Sebab itulah dalam masalah ni dia ulama kaji kau tu. Dah 7 sifat kita kena ngaji 7 sifat. Apa kena ngaji 7 sifat? Apa sifat lain tak kena ngaji ke? Ni ada bawah tu ada sebut. 1 mengikut Said Ramadan Al-Buti. Syekh Said Ramadan Al-Buti ni jadi fak-fak kita ni ngaji dengan dia. Saya dan fak-fak ngaji Suria ni banyak ngajilah dengan dia je. Syekh Said dia alim tentang masalah perbandingan agama, muqaratul adyan. Dia ni habis Azhar. Lepas tu pula sohum dah lah kitab dia terjemuh kepada puluh-puluh bahasa. Kitab-kitab dia lebih kat apa-apa 40 buah karangan dia. Dan dia ni di antara orang ahli fikir, panggil orang alim sungguh lah, sohum dah lah. Dia katakan mengikut Said Ramadan, mengikut Syekh Said Ramadan Buti, 20 sifat ini merupakan sepenting-penting sifat yang mesti dijelaskan dengan teliti serta makna-maknanya. Jadi hak 20 ni tu hak kita, hak merupakan hak penting. Hak penting sungguh. Moga kerana boleh kata penting kerana bersangkut paut dengan kita secara langsung. Contohnya lah kita kata sifat salbiyah, contohnya sifat salbiyah. Hak ni kita ni biasa kat bila orang sebut ni manusia ni suka banding. Dia suka banding dengan dia. Suka mayukur dengan suka dengan kita, suka dengan orang, suka gitu. Sebab tu apa kata manusia suka banding, maka kita ngajilah 5 sifat tadi tu supaya tolak semua benda-benda yang terlintas di kita. Lepas tu supaya sifat ma'ani, qadrat, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. 7 sifat ni orang panggil 7 sifat ni pada manusia ni, pada orang ni ada. Nama sajalah. Contohnya lah, kita tak kuasa, kita ada kuasa. Ada juga kuasa kita ni, tapi kuasa tu hewi kita lah. Iradah kita ada juga. Bila kita nak buat gapo ada kosak, orang panggil nak semaya nak gapo, tu orang panggil iradah lah. Kosak tu. Dan kita ni juga orang panggil ada ilmu, sikit pun ada ilmu. Dan kita hidup juga. Dan kita juga nak tengok, dengar, semualah kecek. Jadi 7 sifat ni ada pada kita. Bila ada pada kita, kita kena ngajilah. Hak Tuhan ni ada juga 7 ni. Kalau kita tak ngaji, kan boleh kita balik kata serupa kita. Sebab tu bila kita ngaji, Tuhan ada qadrat Tuhan saat itu Allah mutlaqah.
Dan mengaji ada takluk qabdah, takluk imkan, takluk tanjizi. Nah, suluhi dan takluk apa ni? Suluhi qadim dan takluk tanjizi hadis. Nah, maknalah mana kata Tuhan kuasa sedia kala lagi. Dan Tuhan patut ada boleh dah. Tuhan nak buat pada masa sebelum tu pun boleh, tapi Tuhan tak ada, Tuhan menentu kata masalah ni, maka jadi masalah ni lah. Bagi takluk suluhi, Tuhan kuasa sedia kala dah, bukan kata kuasa Allah ni sedia kala lagi. Kalau Tuhan tak ada buat tu kuasa dah. Waktu mengaji takluk ada takluk tanjizi, takluk suluhi dengan takluk tanjizi hadis. Tuhan buat kodrat ni. Bila Tuhan buat lagi bagi takluk tanjizi hadis. Jadi ulama ni hurai siapa ke masalah kodrat sana itu. Nak goyak kata kuasa sungguh ni lah. Tengok ulama dia hurai. Nak goyak kata Tuhan kuasa sungguh. Suluhi ni suluhi qadim. Arti apa? Arti kata Tuhan ni dia kalau dah Tuhan kuasa. Tapi tak siapa masa dia nak buat, dia tak buat lah. Dia buat pada masa imkan orang bagi. Pada masa dia imkan, masa hak dia takluk kata masa tu yang mula nak buat, maka Tuhan pun buat masa bagi tanjiz hati. Tanjiz makna melaksanakan, buat. Tu nak ayat ke kuasa semua. Siapa ke ulama bagi takluk qabdah. Qabdah ni duk lagi ngemai Tuhan. Takluk qabdah mula suluhi. Lepas tu pula mari siapa masa imkan, situ takluk qabdah Tuhan buat. Mula Tuhan buat maka tanjizi. Lepas tu duk lagi qabdah tanjizi, lepas tu qabdah tanjizi. Semua saat itu nak ayat kata Tuhan kuasa sungguh dia bagi. Tak suruh kita ni kuasa bila kita. Kalau kita budak-budak tak buat apa pun tak pandai, tak reti pakai ilmu pun tak ada, baru ada semua kita ni barulah tu. Tu dia panggil sifat hak 20 ni sepenting-penting sifat hak yang mesti dijelaskan. Kita kena hurai molek 20 ni kerana sakut paut dengan hak yang ada pada kita. Tak biasa kalau kita akan ukur dengan kita. Sebab tu ada setengah ulama apabila ada hadis Nabi SAW sebeda, apabila seorang kamu nak bunuh seorang, maka jangan bunuh pada mukanya, ada kan? Jangan pukul mukanya sebagainya. Ada sebuah hadis, innallaha khalaqa adama ala suratihi. Sesungguhnya Tuhan itu buat Adam di atas rupa dia. Ada setengah domain saat dia rojok pada Allah dengan mana rupa saat ni bukan rupa sepangan ni. Hari ni bukan sepangan rupa ni. Nak rupa kan dengan Allah Tuhan ayat laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tuhan tak serupa. Nak pergi serupa mana Tuhan yang tak serupa. Lepas tu ulama dah tafsir tu serupa pada pihak nama sama nama-nama ni sama apa ni qadrat, iradah, ilmu, hayat, sama bahasa kalam pada manusia tak ada. Dan Tuhan buat benda yang ada pada dia sifat-sifat qadrat, iradah, ilmu, hayat sama bahasa kalam. Tuhan buat manusia pun Tuhan beri juga sifat tu sikit daripada hak Tuhan sana. Tuhan beri dia sikit daripada sifat tu. Tak kata tu ya. Jawab ayat tu maknalah tu. Siapa tak kata tu. Jadi nak ayat apa? Nak ayat kata tentang masalah 20 sifat ni, iaitu benda hak kita kena telah kena reti. Jadi kita duk bimbang kawan anak-anak fak-fak kita ni tak mengaji sifat 20. Orang dulu ni ngapa wujud arti ada. Ada Tuhan sedia, Tuhan tidak baru. Kalau baru kena ada yang menjadi, kena ada menjadi Tuhan baru. Akidah istilah ngapa saya sebab tu tak masuk sia dulu, tak masuk sia. Hak lain ini selewat tabak dah jadi sia dia setengah-setengah. Kadang-kadang tak ada ngaji akidah. Tak kejak, tak buku. Ni tak ada bimbang. Sebab itulah sifat-sifat yang mesti dijelaskan dengan teliti serta makna-maknanya. Kena royak reti sungguh. Apa arti qadrat? Qadrat Tuhan. Apa arti iradat? Iradat Tuhan, Tuhan kehendak.
Kita ni kadak juga, kadak lama cekak saya kau boleh lagi. Tu yang beza. Kita boleh sebut makna iradat Tuhan menentukan semua. Tanjiziyun qadim, Tuhan telah menentukan semua dah. Tuhan nak buat apa semua. Tuhan telah menentu dah. Jadi tu makna apa ni iradat. Lepas tu pula ilmu sepatu juga tanjizi qadim dia panggil. Semua ni Tuhan telah tahu semua dah barang nak berlaku semua. Dan ilmu Tuhan saat itu iaitu tidak dapat meliputi oleh manusia. Tuhan kena ngaji jadi halusi sungguh 7 sifat hal itu. Itu maknanya serta mana-mana. Nanti kita sebutlah depan ada dah. Dan apa yang berhubung dengannya, dengan sifat-sifat yang penting tadi, daripada beberapa perkara dalam masalah etikak, dan kita kena hurai bercerti lah. Sedangkan Allah Ta'ala menyifatkan zatnya dalam Al-Quran dengan beberapa sifat yang banyak. Kalau tengok oleh Quran saat itu, Allah Tuhan sifat diri dia saat itu banyak. Wa huwa samil basir, innallaha alimun khabir, innallaha afun ghafur. Apa tu wallahu ghafurun halim. Tengok halim, sifat lembut. Innallaha latifun khabir, innahu kana bi'ibadihi khabiran basir. Jadi khabiran basira. Jadi banyak Tuhan sifat dalam Quran saat itu, sifat Tuhan itu banyak. Sifat Asmaul Husna terbaca. Al-Malikul Qudusus Salam, Al-Mu'minul Muhaiminul Aziz. Aziz sifat Tuhan. Al-Jabbarul Mutakabbirul Khaliq, Al-Khaliqul Bari'ul Musawwirul Ghaffar Musawwir. Kita ada satu kali kita pergi Mekah, ada pergi Masjid Rajhi. Masjid Rajhi dia panggil Masjid Rajhi ni seorang kaya di Mekah. Lah ni ada lagi dia ni. Rajhi ni tuan tanakan. Tuan tanakan dia ni Quran ada hatam ni, ada Quran, ada tafsir, ada apa tu Quran, tabak maktabah hak Rajhi tu. Pok keluarga dia ni ada kebun tamar ribu-ribu rai untuk buat Quran tu apa ni untuk khairat. Rajhi ni asal orang susah. Dia ni di Masjid Rajhi itu ada pipitapan nama Tuhan. Allah, bila kita masuk tengok situ dah. Bila dia sebut kita tengok pecek Al-Musawwir. Al-Musawwir ni mana Tuhan hak buat rupa. Dia tunjuk rupa ikan, rupa tu rupa banyak, rupa-rupa kan. Rupa ikan, rupa belakang, rupa apa banyak. Mana Tuhan musawwir sungguh. Baru kita keti, ni makna musawwir. Tuhan buat rupa macam-macam. Ikan saja tak ada kepala tu kepala gini. Tuhan buat semua rupa-rupa. Bila kita pergi, dia sebut nama Tuhan Allah Azim, Tuhan Maha Besar, Al-Kabir. Dia tunjuk ikan pauk besar, kau tu besar, kau ni besar. Tuhan Maha Besar. Sampai Tuhan buat barang besar-besar. Kata kita pergi tengok Tuhan sana Al-Ali, Maha Tinggi. Dia tunjuk bahan kayu, tinggi-tinggi. Al-Ali. Bila tunjuk Tuhan Al-Qadir, tunjuk bulan, bintang, langit, bumi gitu. Pesen ni. Itu barulah kita berasa. Bila kita tengok nama Tuhan, sifat-sifat Tuhan, nama-nama Tuhan tu. Tu kita Rajhi ni, saya nak ayat kisah sikit. Rajhi ni dia panggil asal dia ni kau masa duduk ngaji tu. Dia ada satu kali dia orang susah lah kau masa tu. Bila orang susah ni, dia ada satu hari cikgu dia kolah nak buat pergi jalan. Dia tak ada duit. Ada duit dia budak tu. Kau masa budak tu dia. Ayat jarah kita baca. Dia teriak. Tiap cikgu dia mari tiap apa? Dia tak nak pergi jalan, ke kru nak pergi jalan kata. Pas ada duit lagi. Pas guru dia tanya, "Gini, tak apa nak duit tapi kena jawab salah." Hanya dia jawab salah, duit seria masa tu, duit seria. Boleh ke jalan lompat muncul lah. Pas dia tu baik pada sekolah tak habis sekolah. Tak habis partner pun.
Tu pergi sana itu dia nak jual nego, jual kok tepi jalan ni. Lama-lama ada duit dia pergi buka kedai tukar duit. Muka-muka orang lagi Mekah. Kita buka tukar duit. Duk tukar duit. Lama-lama kalau kaya, siapa kaya tu buka tanakan. Tanakan ialah ni ada 500 saka tualu. Lepas tu pula orang kerja 8,000 lebih. Orang kaya di Saudi, Rajhi dah. Dah orang tua tu. Nah, kerok homo orang boleh jumpa ai wakawih lalu dah. Fok kita di ada orang kita nak jumpa. Tu Syekh Rajhi kaya. Dan dia tekah selepas dia kaya saat itu, dia pergi cari tu guru dia. Ustaz hak duit dia tu. Pak kata dia kaya itu pergi cari tempat dia duduk ngaji tu tak ada. Tanya orang oyak. Bila orang oyak ni tu, dia pergi jumpa ustaz dia. Ustaz mari apa ni? Ustaz dia orang Palestin, duk kerja Saudi. Dia mari dia terima ayah hotel. Nak bayar hotel. Bayar hotel mana ustaz ada siapa hotel ni? Tak apa itu nak bayar hotel. Tanya ingat tak dia? Ustaz tak ingat. Ingat dah budak teriak gitu ya tak. Kau start wisrian. Oh ingat Rajai. Bila ingat ni, dia tak apa nak kata ya. Naik kata ya. Kata beng dia. Dia tahu ustaz. Hari ni lah ustaz tak sepah mau nak bayar luka. Dia pergi. Buat kata ya. Pergi. Siapa di rumah ya, buka pintu ngari suruh masuk. Ustaz, ya tamu nak bayar ustaz ni dengan kereta ni suti, rumah ni sebuah dengan tanah-tanah. Lepas tu gaji ustaz setiap bulan. Lepas tu anak ustaz tak kerja lagi masuk kerja tanakan dia. Tu dia ingat budi kau masa ya dulu kan. Seria bui. Dia turut mari cari, ustaz dia semua. Dah dengan rumah, dengan kereta, kerja tak nak kerja gaji setiap bulan. Lepas tu pula anak-anak ustaz dia ajak masuk kerja oleh berisat dia semua. Rajhi. Tu orang kaya Saudi. Dan apa yang berhubung dengannya dari beberapa perkara dalam masalah etikad, sedangkan Allah Ta'ala menyifatkan zatnya dalam Al-Quran Karim dengan beberapa sifat yang banyak. Tuhan sebut sifat Tuhan itu banyak kan. Tetapi mengikut pendapatnya ialah bahawa juzuk-juzuk sifat-sifat tersebut semuanya bertemu dalam kandungan 20 sifat yang asas ini. Sifat-sifat ni yang masuk dah dalam tu. Supaya kita kata kita ngaji sifat al-qudrah, qadrat kan. Jadi masuk di bawah al-qudrah, al-mulk. Al-mulk itu maknanya memerintah. Kalau tak kuasa perintah lalu. Al-jabarut, jabarut menggagahi. Supaya itu juga al-qahr masuk bawah tu juga. Al-khaliq yang mencipta buat. Supaya itu juga jadi adalah makna dia sana. Makna-makna saat itu telah masuk dah. Kalau kira sebab tu ngaji kontrak kau mana lah dan kontrak ni Tuhan sebut banyak sekali oleh Quran. Ukah-ukah wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Jadi banyak kita sebut hak kuasa saat ni kontrak. Dan sifat-sifat hak 7 sifat ni memang hak banyak sekali Tuhan sebut. Acak Tuhan sebutnya. Sifat iradah banyak. Innama amruhu idza arada syai'an ayakullahu kun fayakun. Fa'al lima yurid. Ada sebab. Fa man yuridillahu an yahdiyah yashrah sadrahu lil-islam wa man yurid an yudillah Tuhan nama. Walau nasya' tamasna, walau nasya' masakhna. Semua walau nasya'. Itu sifat-sifat hak tidak. Tu nak ayat kata dia telah masuk. Dan sifat iradah semua tu telah banyak sekali Tuhan sebut dalam Quran. Sifat iradah ilmu Allah, ilmu banyak. Fawqa kulli dhi ilmin alim. Dan Tuhan sebut wallahu bima ta'maluna alim. Wallahu sami'un alim.
Banyak. Wala yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Banyak Tuhan sebut tentang masalah sifat-sifat ni. Sifat-sifat ilmu hayat. Hayat ni banyak juga. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Jadi sama. Ni banyak asbah was-sami'ul basir. Wa kallama Allah sifat kalam, wa kallahu Musa taklima. Wa kallama Allah Musa taklima. Walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilaik. Tu ayat tu kecek dulu. Banyak sifat-sifat 7 ni. Sifat kerap kali sebut, banyak kali sebut dalam Qurannya. Lepas tu pula sifat 7 ni sifat ada kita. Namulah kitanya kerana sikit ada kita tu tak balik dengan Tuhan tak boleh. Tapi orang panggil seolah-olah kata sifat ni sifat khasah Tuhan buat manusia saat itu. Di atas rupa Tuhan maksud. Setengah ulama kata buat sifat-sifat ni, ada sifat-sifat ni pada manusia. Tu ya. Termasuk di bawah tu. Yang telah sabit dalam Quran Karim dengan dalil-dalil akal yang qat'i. Yang telah sabit dalam Quran dan dengan dalil-dalil akal qat'i. Ya akal ni kita kena ingat ya qat'i juga. Qat'i ni makna dia putus lah. Dia memberi yakinnya putus. Tengok akal otak kita boleh fikir satu campur satu jadi 2. Hari nak akal boleh siapa satu campur satu tidak boleh. Tengok tu nak ayat tak akal ni bijak ke boleh buat putus. Boleh putus boleh buat putus saya kata satu campur satu jadi 2. Makna kata akal ni boleh siapa pada qat'i itu bagi qat'i benda hak tai tua. Sebab tu akal ni besar. Afala ta'qilun. Tuhan suruh apa kata ulama hak ni tu ambil dalil nakli, ambil dalil akli, jadi cukup dah sempurna selalu dah. Molek selalu dah. Kerana Tuhan sendiri pun suruh kita fikir, suruh kita saat ni tu guna otak kita, fikiran kita. Tuhan suruh mula dah. Tuhan suruh mula dah. Jadi kita nak ayatnya ilmu ni hak mendapat melalui akal pun. Akal boleh sapa juga, sapa pada hakikat. Kedua, kerana 20 sifat ini merupakan sifat yang kita merasai hendak mengetahui selalu. 20 sifat ni kita rasa tahu lalu dah. 20 sifat. Apabila kita bercakap masalah Tuhan, bila kecak Tuhan, kita nak tahu selalu 20 sifat ni. Jadi asah. Supaya kita sebut Tuhan kuasa ke tak? Sebab tu orang kafir, orang apa kan? Orang kafir, orang apa saat ni cari benda-benda hak abnat manut. Kuasa tu hak tinggi pada manusia. Kerana bila sebut Tuhan ni nak kepada cari tak kuasa ya situ dulu. Boleh buat barang pelik-pelik tak bila Tuhan. Yang gigi tu lalu dah bila sebut Tuhan. Sebab tu manusia apabila dia cari Tuhan, bagi manusia ni bila dia susah dia apa semua cari Tuhan, mungkin fitrah dia ada ke. Dia nak cari hak yang berkuasa. Tuhan sebut wallazi yusayyirukum fil barri wal bahri hatta idza kuntum fil fulki wa jarayna bihim birihin tayyibatin wa farihu biha ja'atha rihun 'asifun wa ja'ahum al-mawju min kulli makan. Orang duduk tak perahu. Ya balik tu balik duduk tak perahu. Tekah duk sudah tu tak khabar apa. Apabila mari angin ribut semua, waja'ahum al-mawju min kulli makan, ribut tu mari ombak keliling. Wajah wa dhannu annahu muhita bihim. Seka tergelar da'awullah mukhlisina lahuddin. Pada ketika tak ada orang lain lah, doa Tuhan. Pakai doa Tuhan belaka. Cari Tuhan. Kamu cari Tuhan, cari hak kuasa bagi. Nak pada hak yang kuasa dapat menyelamatkan dia. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam Quran pada sifat-sifat salbiyah seperti wahdaniyah, yang mana
Allah Ta'ala memberi jawapan dengan penuh jelas dan terang setelah manusia segera membandingkan Tuhan dengan mereka dengan menafikannya dalam firman-Nya. Orang kafir Quraisy dulu dia dok banding Tuhan supaya dengan manusia, supaya dengan bala, supaya apa ya kaya. Maka pada ketika itu turun ayat Qul huwallahu ahad, katakanlah wahai Muhammad, iya Tuhan itu ahadun, tunggal. Tunggal ni apa maksud tunggal satu? Mana tak serupa dengan siapa-siapa, dan semua makhluk tak serupa dengan Tuhan. Pas tak serupa, nak pergi kata tak serupa awak dah nak pergi kata Tuhan tak serupa tu lah. Nah, kita nak pergi kata Tuhan tak serupa, nak walah. Hal ni kena ada sifat nak patisir, nak kata pergi kata Tuhan tak serupa makhluk. Kita bakom khalafatuhu ta'ala hawadis qiyamuhu ta'ala bi nafsi hadaniyah. Apa kata tak ngaji hal ni duduk banding Tuhan dengan makhluk ni. Kerana tak ada sifat ni, tak apa yang kata laisa kamitslihi syai'. Tuhan tak serupa dengan kita, tapi tak ada mari julimo ni boleh tak? Boleh kalau maknanya. Kalau tak makna kok Tuhan tak serupa dengan kita, tak serupa ni ya. Orang ni rupa tak serupa dah, kita kata tak serupa dah. Sebab kita tangan sikat tangan mutu tak serupa dah. Ya jadi tak serupa saja tak habis baik tu. Sebab tu ulama kata bab akidah kita kena cerah. Ya berbagi tu baik tak sewi serupa ni pun kena pergi gini. Pertama, Tuhan saat ni tu kena sedia. Baru tak serupa kita baru. Yang dua, Tuhan kena kekal. Yang tiga, kena tak serupa dengan makhluk. Apa orang tak serupa? Bukan berjirai, bukan berarak, bukan bertepak, bukan kapal, bukan baik tahayyuz, baik penti, baik kapal. Lepas tu pula bukan ada cupcake, bukan ada penti, bukan ada kapal. Semua baru jadi tak serupa. Kalau dia pegang kata baik penti, baik kapal, jadi tak serupa situ. Pak Tuhan, kalau Tuhan turun supaya kita turun, makna tu Tuhan kurangnya benar. Turun ngomong-ngomong turun, gapo lah tu Tuhan. Kena turun ke Tuhan. Sebab itulah ulama tafsir yang Rabbuna tabaraka wa ta'ala, Tuhan turun tu bukan maksud turun supaya gerak harakat, gerak intiqal, berpindah satu tempat kepada satu tempat. Kan apa? Kalau pergi pergilah tu kok. Kekurangannya pada hak Tuhan. Pada setengah remo tu apa dah Tuhan tak kuasa apa kena apa Tuhan kuasa Tuhan tak boleh wah tu kalau Tuhan kuasa semua apa tak boleh bukan Tuhan kuasa lah Tuhan sebut kepada Nabi Isa dan Tuhan marah kan wa qalu takhadar rahman walada. Tuhan tak kuasa kan jadi anak boleh tak Tuhan kuasa apa tak boleh anak tapi Tuhan wa qalu takhadar rahman walada. Mereka itu berkata-kata Tuhan ada anak. Laqad ji'tum syai'an iddah. Tuhan kata datangkan dengan satu perkataan yang mungkar, tak boleh terima. Anda'u takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takiru al-jibalu hadda. Bumi-bumi melangit agak utuh kerana hidup pergi kata Tuhan itu ada anak sana. Apa Tuhan kuasa apa Tuhan tak boleh buat anak? Tuhan ya wa ma yang bagi lirrahmani an yattakhidha walada. Tuhan tak patut ada anak. Pas kita dah buat anak atau apa tak kuasa. Bila kuasa boleh buat lakon kuasa. Lah ya ada kuasa sana itu hak mustahil. Tuhan tak buat mustahil. Ada anak, ada apa mana Tuhan hajat Tuhan perlu. Itulah saja. Nombor 2, kerana 20 sifat ini merupakan sifat yang kita berasal dah ketahui selalu. Wallahu a'lam.